Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem jenayah, drama, aksi dari 2018 bertajuk Den of Thieves. Sejurus sebelum subuh, sebuah truk perisai berhenti di luar sebuah kedai donat di Los Angeles dan dua pengawal keselamatan masuk. Sebuah kereta dan sebuah SUV menghalang dari truk. Penjenayah yang memakai perisai badan dan topeng gas muncul dengan senapang patah dan senapang serbu sebagai kedua-duanya pengawal keluar dari kedai. Pemandu truk memaklumkan LAPD bahawa mereka ditahan sementara penjenayah membidik mereka senjata api ke arah pengawal. Salah seorang pengawal mencapai pistolnya tetapi ditembak jatuh oleh penjahat dan kemudian seorang lagi penjahat menembak pemandu. Penjenayah memaksa pintu belakang truk terbuka dan menarik keluar pengawal keempat. LAPD tiba dan tembak-menembak berlaku tetapi pistol mereka tidak sepadan dengan penjenayah senapang serbu. 4 polis dan seorang penjahat terbunuh dalam tembak-menembak dan penjenayah melarikan diri truk berperisai. Mereka masuk ke dalam sebuah gudang. Ray, ketua, menegur Bosco kerana membunuh pengawal keselamatan dan memberitahu anak kapalnya itu mereka perlu menampal truk perisai kerana mereka memerlukannya bersih. Dia membuka pintu belakang truk apabila Anson bertanya kepadanya sama ada dia okey. Ray menjawab, kami adalah pembunuh polis sekarang. Detektif Nick O'Brien tiba di tempat kejadian dan berjalan ke pasukannya di Los Angeles. Pegawai Jabatan Sheriff LASD berdiri di sekeliling mayat penjenayah itu. Detektif Boreo menerangkan tempat kejadian dan Nick menyedari bahawa mereka sedang berurusan pencuri mahir yang tahu bahawa tidak akan ada sokongan udara di lokasi itu. Detektif Morph memberitahu Nick bahawa mereka melarikan diri dengan hanya sebuah truk perisai kosong dan Detektif Tony Z menyimpulkan bahawa mereka mesti mendapat petua yang tidak baik dan gagal kerja. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Sementara itu, Bosco berada di dalam kereta di seberang jalan mengambil gambar pasukan detektif. Di bengkel itu, Bosco menunjukkan kepada Ray gambar yang diambilnya dan menunjukkan Nick sebagai lelaki yang masuk charge. Ray mengenali Nick dan memandangnya. Anson mengatakan bahawa Nick bermain bola sepak di selatan. Ray memberitahu krunya bahawa Nick mengendalikan bahagian jenayah utama. Donnie, pemandu percutian, melihat foto Nick dan berlalu pergi. Nick dan pasukannya sedang menyiasat kes itu di LASD. Mereka membuat kesimpulan bahawa ia adalah kerja dalaman kerana penjenayah mengetahui tentang pemindahan yang tidak dijadualkan melalui pembawa biasa. Pasukan itu mengesyaki Ray, yang dibebaskan dengan parol 8 bulan lalu. Donnie sedang bartender pada waktu malam, apabila pekerja Federal Reserve Bank Fed meninggalkan bar dan terlupa kad akses Fednya. Dia meletakkannya di dalam mesin tunai dan berjalan ke arah Mac, seorang lagi ahli kru Ray. Donnie melepaskan pukulan dengan Mac dan dua rakannya, Buzz dan Alexi. Nick sedang duduk di bar menyoal Donnie yang menjelaskan bahawa bar itu adalah alasan neutral, sesiapa sahaja dialu-alukan. Nick mengatakan bahawa Donnie mesti mendengar beberapa cerita di sana dan dia mengesahkan. Apabila Donnie masuk ke dalam keretanya selepas shiftnya tamat, Nick mencuitnya melalui tingkap yang terbuka dan mengetuk dia. Donnie bangun di atas katil yang tidak dikenali. Dia berjalan keluar dari bilik tidur untuk mencari pasukan Nick dan 4 wanita di dalam bilik motel. Nick menunjukkan Donnie gambar pengawasan dia bertemu dengan Ray dan Detektif Gus memberitahu Donnie bahawa mereka tahu siapa dia. Dia ditangkap kerana GTA, pernah berada di penjara daerah kerana cubaan pembunuhan beramai-ramai, dan mendapat tiket memandu laju terpantas dalam sejarah California. Gus mengatakan bahawa dia hanya satu kesilapan untuk kembali ke penjara. Donnie memberitahu pegawai bahawa dia pernah melihat Ray di bar beberapa kali tetapi itu sahaja ia. Nick menunjukkan Donnie tatu pada lengan rangkanya dengan perkataan, pengawal selia, di bawahnya ia. Dia memberitahu Donnie bahawa ini bermakna dia adalah ahli kumpulan, iaitu sekumpulan polis yang tidak bermain mengikut peraturan. Mereka tidak menempah penjenayah, mereka hanya menembak mereka. Nick bertanya kepada Donnie apa yang dilakukan oleh pengecut seperti dia bergaul dengan kru banduan. Dia mencekik Donnie yang mengaku bahawa dia hanya pemandu dan disimpan dalam kegelapan operasi anak kapal. Nick memberitahu Donnie untuk terus melakukan tugasnya dan mereka akan berhubung. Nick tiba di rumah pada waktu subuh dan isterinya berhadapan dengannya tentang curang. Dia menunjukkan kepadanya teks yang dihantar secara tidak sengaja ke telefonnya. Dia mengambil anak perempuan mereka dan pergi.
Kru sedang mengawasi cawangan La Federal Reserve dan Ray memberitahu mereka bahawa ia adalah satu-satunya bank yang tidak pernah dirompak. Dia menerangkan langkah keselamatan melampau Fed dan mengatakan terdapat 53 percubaan pecah masuk dan tiada seorang pun yang melepasi lobi, itulah sebabnya kami akan merompaknya. Di Ibu Pejabat LASD, pengawal selia mendapati bahawa Ray, Anson, Bosco dan Donnie semuanya berkhidmat dalam marin. Mereka sedang menyemak rompakan yang tidak dapat diselesaikan dan mengetahui bahawa tidak ada yang sangat canggih sepanjang 10 tahun Ray menghabiskan masa di penjara. Nick memberitahu pengawal selia bahawa jika mereka menangkap Ray, mereka menyelesaikan semua kes yang tidak dapat diselesaikan. Semasa mereka keluar untuk rehat tengah hari, Nick dihidangkan dengan surat cerai. Ray dan krunya kembali ke gudang. Dia menjalankannya sepanjang hari di bank, memfokuskan pada cara perkara berfungsi di tingkat pengiraan. Ray menerangkan itu, setiap hari Fed memadamkan nombor siri bil yang tidak sesuai daripada mereka pangkalan data. Antara 4 dan pukul 5 petang mereka merobek bil yang tidak sesuai, serpihan diambil oleh pengurusan sisa syarikat dan dibawa ke tempat pembuangan sampah. Dia mengatakan bahawa dalam bilik kiraan wang kertas $100 sahaja purata $30 juta adalah ditetapkan sebagai tidak cergas setiap hari. Jika mereka boleh mendapatkan bil yang tidak sesuai sebelum mereka pergi ke mesin pencincang dan keluar bersih, mereka mempunyai $30 juta yang tiada siapa yang cari. Donnie mendapat pekerjaan di tempat bawa pulang Cina yang mendapat pesanan tetap daripada pekerja di Fed. Dia menghantar pesanan dan masuk ke Fed dengan 2 beg bawa keluar. Keselamatan memberikan kad akses kepada Donnie dan memanggilnya masuk. Dia menghantar salah satu beg bawa pulang kepada wanita yang menunggu di kafeteria dan kepala ke dalam bilik mandi di mana dia menyembunyikan beg yang lain dalam aci pengudaraan. Lewat malam itu, Ray dan krunya berada di sebuah restoran untuk makan malam. Pengawal selia juga tiba dan duduk di meja. Nick berjalan ke meja Ray dan menyapa Donnie, yang dia dakwa telah ternampak gimnasium. Nick kemudiannya menyinggung perasaan semua orang di meja dengan menghina pasukan bola sepak itu. Ray pernah bermain untuk dan mempermainkan wanita sehingga Gus menariknya pergi dan meminta maaf bagi pihak Nick. Di gudang, Ray dan anak kapalnya menyoal siasat Donnie tentang dia seorang polis. Donnie menafikannya, tetapi Ray menarik pistol ke arahnya dan bertanya kepadanya bagaimana dia mengenali Nick. Donnie melipat dan memberitahu kru bahawa Nick datang kepadanya dan dia tahu siapa mereka. Dia berkata dia tidak memberitahu Nick apa-apa dan tidak melihatnya sejak itu. Ray percaya kepadanya dan memberitahu Donnie untuk memastikan bahawa Nick tahu rompakan itu akan jatuh pada hari Jumaat. Donnie bertemu dengan Nick di kedai sut dan berhadapan dengannya tentang hampir meletupkan sarungnya di restoran. Dia memberitahu Nick bahawa rompakan itu berlaku pada hari Jumaat tetapi dia tidak tahu di mana. Nick pergi ke padang menembak tempat Ray melepaskan tembakan. Nick memuatkan klip dan mula menembak dalam percubaan untuk menunjukkan kemahirannya. Ray tidak terkesan. Dia melepaskan beberapa tembakan pantas dan pergi. Nick marah apabila dia memeriksa sasaran Ray dan melihat bahawa semua pelurunya mengenai jisim tengah. Nick pergi ke kelab tempat teman wanita Ray bekerja dan menonton rancangan itu. Dia turun dari pentas, berjalan ke arahnya dan membisikkan sesuatu di telinganya dan mereka berakhir di apartmennya. Keesokan paginya, apabila Ray masuk, dia berlari keluar dari ruang tamu dan Nick yang tidak berbaju muncul. Mereka merenung antara satu sama lain dan mengeling pistol di atas meja. Nick menggerakkan matanya dan memberi Ray kebenaran untuk mengambilnya tetapi Ray menyeringai dan tidak ambil umpan. Sebaliknya, dia berjalan melepasi Nick ke dalam bilik tidur dan menutup pintu. Nick masuk ke dalam keretanya, menelefon salah seorang rakannya dan memberitahu lokasi kereta Ray seterusnya yang dia dapat daripada Jeep Ray. Di bilik mandi, dia memberitahu Ray bahawa dia melakukan apa yang dia suruh. Hari rompakan tiba dan pengawal selia sedang mengawasi ban apabila sebuah van berhenti di dalam tempat letak kereta. Ray dan anak kapalnya keluar, memakai jaket kalis peluru, topeng muka dan senapang serangan yang dimuatkan. Mereka masuk ke dalam ban, menembak kamera, dan menjerit kepada semua orang supaya turun. Kru merampas telefon bimbit semua orang, mengikat tangan mereka dengan ikatan kabel, dan meletakkan beg di atas kepala mereka.
Ray mengarahkan pengurus bank untuk menelefon 911 dan memberitahu penghantar untuk menghantar $10 juta dalam helikopter yang syarat dengan bahan api dalam masa sejam atau mereka akan membunuh setiap tebusan jam sehingga tuntutan mereka dipenuhi. Dia mengatakan bahawa tiada polis dibenarkan mendekati bank dan mereka akan membunuh seorang tebusan jika perunding menghubungi mereka. LAPD dan FBI tiba di tempat kejadian, siren berbunyi. Di dalam bank, pengurus membuka peti besi. Telefon berdering dan Ray menjawab pada pembesar suara. Dia bertanya sama ada tuntutan mereka dipenuhi. Perunding LAPD mengatakan mereka sedang mengusahakannya. Ray berkata, anda baru saja membunuh tebusan, dan menutup telefon. Bosco mengambil tebusan ke belakang dan tembakan berbunyi. Perunding menelefon bank sekali lagi dan pengurus menjawab. Dia mengatakan bahawa perompak telah membunuh seorang tebusan dan mereka akan membunuh seorang lagi jika dia menelefon semula sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Dia bertanya sama ada mereka boleh menunggu 90 minit. Ray mengangguk dan pengurus bank mengesahkan bahawa mereka boleh. Di luar, penguatkuasaan undang-undang sedang melihat skema bank. Satu letupan berlaku dan mereka menganggap bahawa kru Ray telah membuka peti besi. Nick menunjukkan sesuatu pada skema dan bertanya kepada Tony Z apa itu. Dia mengatakan ia adalah saluran pembetung tetapi mengikut peta ia di simen. Nick merenung lubang dan merenung. Dia berkata mereka perlu bergerak, mengambil linggis, dan imam membuka pintu depan bank. Dia bertanya kepada tebusan jika mereka baik-baik saja dan menuju ke belakang di mana dia menemui tebusan bahawa Ray sepatutnya menembak tidak cedera. Sementara itu, Ray dan anak kapalnya keluar dari pembetung melalui lurang. Pengawal selia memasuki bank dengan senjata mereka ditarik. Mereka masuk ke bilik kebal dan melihat lubang di lantai mendedahkan saluran pembetung. Nick sudah turun dalam ke pembetung mengikuti mereka. Mac menelefon Fate berpura-pura menjadi daripada syarikat keselamatan Alameda. Dia menjadualkan penghantaran dari Pico Rivera Savings pada pukul 2.45, iaitu 2 minit lagi. Ray dan Anson berpakaian sebagai pengawal bersenjata Alameda, memandu trak berperisai yang mereka mencuri. Ia telah dirombak supaya kelihatan seperti trak Alameda. Mereka berhenti ke pintu keselamatan di Fate dan menunjukkan ID mereka kepada Rizab Persekutuan Pegawai Bertugas yang membenarkan mereka melalui. Mereka meletakkan trak, menarik 2 tabung wang dari belakang, dan menggulungnya ke dalam penerima kawasan di tingkat pengiraan. Kaunter wang melancarkan tab wang ke dalam bilik mengira bil $100. Ray dan Anson pergi ke bilik menunggu. Bosco berada dalam terowong utility di bawah Fate. Dia menerima pengesahan radio daripada Ray bahawa Donnie berada di dalam bilik pengiraan. Bosco menghidupkan suis pada grid kuasa yang menyebabkan Fate menjadi putus, mematikan mesin pencincang wang kertas serta kamera dan penderia gerakan dalam bilik kiraan $100. Seorang pengawal keselamatan polis memberitahu kaunter untuk berehat kerana mereka terpaksa ditutup turun sebentar. Selepas kaunter dan keselamatan polis keluar dari tingkat pengiraan, Ray memberi isyarat kepada Donnie radio yang dia jelas. Donnie bersesak di dalam tab wang, dikelilingi oleh timbunan bil $100. Dia keluar dan menyusun semula wang itu ke dalam tab mandi. Salah seorang pekerja Fate yang kerap memesan bawa keluar Cina memanggil tempat bawa pulang dan Mac memintas panggilan itu. Dia mengadu bahawa dia memesan lebih sejam yang lalu. Mac memakai logat Cina dan memberitahunya bahawa ia akan datang. Seorang pengawal keselamatan polis menyedari bahawa kamera dan penderia gerakan berada dalam pengiraan bilik. Dia mengatasi sistem dan memberitahu pengawal bahawa mereka lebih baik mendapatkan kiraan. Pengawal keselamatan pergi ke kantin untuk memanggil kaunter. Donnie bersembunyi di sebalik meja di bilik pengiraan, memasukkan wang kertas $100 yang tidak sesuai ke dalam warna hitam beg kunci zip dan buangnya ke dalam pelongsor sampah. Dia mencetuskan penderia gerakan yang telah dihidupkan semula. Pengawal keselamatan kembali ke tingkat pengiraan dengan 2 kaunter. Ray menelefon Donnie dan menyuruhnya keluar. Dia membuka penutup bolong udara, masuk ke dalam aci, dan menutupnya. Bercakap melalui radio mereka, Donnie memberitahu Ray bahawa dia berada di dalam lubang angin, dan Ray memberi isyarat Bosco untuk menghidupkan semula kuasa. Semua orang kembali bekerja. Donnie melompat keluar dari aci pengudaraan di bilik mandi dan mengambil makanan Cina bag yang dia tinggalkan di sana beberapa hari lepas.
Dia menggunakan kad akses yang ditinggalkan oleh pekerja yang diberi makan di bar untuk mengelilingi bangunan. Dia menghantar hantaran lama kepada wanita yang tidak berpuas hati di kafeteria dan meninggalkan bangunan itu. Alexei dan Bas kedua-duanya menjalankan tugas mengalih sampah, memandu trak pengalih berasingan untuk tugas yang sama syarikat yang digunakan oleh Fed. Mereka berhenti di satu persimpangan dan mengangguk sesama sendiri. Kaunter di bilik pengiraan $100 mengesahkan bahawa kiraan Alameda adalah betul. Mereka menggulung tab yang kosong kembali kepada Ray dan Anson dan mengeluarkan mereka dari ruang menunggu. Di ruang bawah tanah di Fed, Alexei mengutip sampah dengan trak pengangkut sampah bahawa dia memandu. Ray dan Anson memandu dari bangunan Fed dengan trak berperisai. Bosco mengekori trak pengangkut sampah dan memberikan lokasinya kepada Ray. Ray mengejar lori sampah dan menghalangnya di hadapan manakala Bosco menghalangnya di belakang di pinggir bandar. Bosco berlari ke pintu pemandu, mengacukan pistol ke arah pemandu, Bas, dan mengarahkannya keluar. Bosco memandu pergi dengan trak sampah dan kru yang lain mengikutinya ke tempat pembuangan sampah. Nick sedang memecut melalui la mencari kru Ray. Dia melihat Donnie berjalan di jalan dan berhenti. Mac memerhati Gus dan Tony Z memaksa Donnie masuk ke dalam trak Nick. Nick dan kanak-kanak lelaki memukulnya dan menuntut untuk mengetahui di mana Ray, sehingga Donnie melepaskannya lokasi. Kru Ray berada di tapak pelupusan apabila Ray mendapat panggilan daripada Mac yang mengatakan bahawa Donnie terbakar. Mac berkata bahawa dia masih bersih dan bertanya kepada Ray ke mana hendak pergi tetapi Ray tidak menjawab dan meletakkan telefon. Dia memberitahu Anson bahawa Donnie dan Mac telah terbakar dan mereka memandu pergi di pinggir bandar. Nick mendapat visual tentang Ray dan mengikuti suburbannya ke lebuh raya yang disandarkan. Dia radio lokasi untuk detektif Morph dan Boreo. Ray melihat cermin pandang belakang dan melihat trak Nick di belakang kira-kira 20 kereta sebagai lalu lintas mengisar terhenti. Gus memaut Donnie ke bahagian dalam trak Nick dan keluar bersama Nick dan Tony Z. Morph dan Boreo tiba. Ray, Anson dan Bosco keluar dari pinggir bandar sementara pengawal selia menghampiri mereka. Ray melepaskan tembakan, berhubung dengan Boreo, dan membunuhnya. Pengawal selia bertindak balas dan anarki berlaku apabila beratus-ratus peluru membelah udara dan merobek ke dalam kereta. Bosco mengambil peluru maut di leher dan Ray menembak Tony Z di lutut, menyebabkan hilang upaya dia. Ray dan Anson berlari ke jalan dan Nick mengejar. Gus menembak Anson dengan tembakan maut dan Ray menembak Morph di lengan. Ray berlari ke sebuah lorong dengan Nick dalam mengejar. Nick berjaya menembak Ray, mencederakannya dengan teruk. Ray sedang bergelut untuk memuatkan semula pistolnya semasa dia berbaring di atas lantai tetapi berjaya melakukannya dan memaksa dirinya untuk berdiri. Dia berjalan ke arah Nick sambil menembaknya. Nick mengisi semula pistolnya dan menembak Ray di dada. Ray turun di belakang kereta dan mencari majalah dalam jaketnya. Dia menyedari bahawa dia kehabisan peluru, berdiri, dan mengacukan pistol kosongnya tepat ke arah Nick. Nick dengan berat hati menembak Ray untuk mempertahankan diri, tidak pasti sama ada pistol Ray dimuatkan atau tidak. Nick kembali ke keretanya dan mendapati Donnie telah melarikan diri. Dia dan Gus membuka beg hitam di pinggir bandar dan mendapati ia dipenuhi dengan cincang bil-bil. Nick pergi ke bar tempat Donnie bekerja dan bertanya tentang keberadaannya. Pemiliknya mengatakan bahawa Donnie berhenti 2 hari yang lalu. Dia duduk di bar dan melihat 2 pekerja Fed berjalan masuk dengan kad akses di sekelilingnya leher mereka. Dia mengasah gambar pasukan bola sepak di dinding dan melihat Donnie, Mac, Bas dan Alexei dalam pasukan. Dia berjalan keluar dari bar dan melihat terus ke Federal Reserve Bank. Nick sedar bahawa Donnie adalah dalang selama ini. Sementara itu, Donnie sedang bartender di sebuah bar di London dan menggunakan logat British. Mac, Bas, dan Alexei sedang ketawa di bar. Kami melihat kilas balik Donnie mendekati Ray tentang rompakan Fed dan Donnie mengambilnya wang daripada beg kunci zip, menyembunyikannya dalam tayar, dan menghantarnya ke Panama. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.